الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم ثبتنا عند الموت بلا إله إلا الله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnia dan rahmat kasih sayangnya. Allah Subhanahu wa taala bangkitkan kita dalam keadaan sehat, alhamdulillah, dalam keadaan diberikan kesedaran tentang iman dan Islam, dan hari ini kita masih lagi berada dalam 10 hari yang paling baik ataupun dalam 10 hari terakhir Ramadan yang malamnya ada malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Dan kita akan start dengan hadis ni, kita akan tutup dengan hadis ni insya-Allah. Nabi SAW sebut ketika bercakap tentang malam-malam terakhir Ramadan, Nabi kata, hadis ni hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim sahih, iltamisuha fil ashril awakhir. Nabi SAW kata, carilah 10 malam ini pada hari ataupun pada 10 malam yang terakhir. Tapi saya rasa ramai yang mungkin tak pernah dengar hadis ni. Nabi sebut, fa'in ajaza ahadukum aw dha'ufa. Kalau ada dalam kalangan kamu yang rasa malas, yang rasa lemah, yang letih, dah tertinggal daripada 3 hari pertama. Sekarang ni kita dah 3 hari pertama daripada 10 malam terakhir tu, 21, 22, 23 malam tadi kan. Jadi Nabi SAW sebut, wala yughlibanna ala sab'il bawaqi. Jangan biarkan diri kamu dikalahkan, dilemahkan pada 7 hari yang terakhir. So ini 23 Ramadan, kita ada lagi 7 hari terakhir. Dan 7 akhir ni spesifik ni Nabi SAW ingatkan, jangan lemah pada 7 yang terakhir ni. So mungkin semalam tak berapa benda kita buat, malam 21 tu masih lagi shopping ke contoh. Tapi yang 7 last ni kita kena betul-betul, jangan bagi chance dah. Dah slack dah 3 hari terakhir ni, jangan bagi chance. So insyaAllah hari ini kita nak cerita sikit tentang mungkin sirah yang jarang diceritakan. Selalu kita dengar sirah Nabi, para anbiya, kita juga biasa dengar kisah para sahabat di siri kita di sini. Tapi hari ini kita nak cerita tentang Jibril alaihissalam, sirah ataupun kisah hidup ataupun kisah Jibril alaihissalam. Kerana kalau kita perhatikan, salah satu benda yang paling kemuncak dalam malam Al-Qadar, Lailatul Qadar ni, selain kita sebut 1000 malam terakhir, 1000 bulan, lebih baik daripada 1000 bulan beramal pada malam tersebut, yang kita jarang perhatikan tu adalah apa yang Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Al-Qadar, tatanazzalul malaikatu warruh. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu para malaikat dan juga ruh akan turun pada malam ini. So malaikat ni, kita semua dalam rukun iman kita percaya. Perkara yang kedua adalah kita percaya kepada malaikat. Malaikat ni ada banyak tugas-tugas peranan dia, dan ketua semua malaikat tu adalah Ar-Ruh, iaitu Jibril alaihissalam. Jibril ni ada beberapa nama dalam Quran dan juga dalam hadis, tapi nama yang paling popular selepas Jibril adalah Ruh. Dan Jibril ni maksud dia apa? Jibril ni bukan dalam bahasa Arab, dia daripada bahasa yang lebih awal daripada tu. Jibrail ataupun Jibrail, maksud dia hamba Allah, macam Abdullah sebenarnya. So Jibrail ataupun Jibril maksudnya adalah hamba Allah. Dan kalau kita baca hadis-hadis Nabi SAW, kita akan lihat Jibril ni wataknya sebenarnya sentiasa mendampingi Nabi SAW sepanjang Nabi SAW menjadi Rasul. Dan sebenarnya Jibril AS jumpa Nabi SAW bukan pertama kali waktu di Gua Hira tu. Siapa rasa tahu bila Nabi jumpa dengan Jibril first time? Waktu kecil dulu tu. Waktu kecil dulu Jibril AS datang belah dada Nabi SAW. Itu sebenarnya first encounter Nabi SAW dengan Jibril AS. Bahkan sebelum jumpa di Gua Hira tu, Nabi SAW sebenarnya mimpi 6 bulan mimpi. Nabi SAW hadis 1/46 daripada wahyu adalah mimpi. 46 tu adalah 23 tahun. Dan 6 bulan daripada 23 tahun tu adalah 46. Dan 1/46 tu adalah mimpi. Dan dalam mimpi tu pun Nabi nampak Jibril AS. Cuma Nabi tak kenal. Waktu Nabi kecil pun Nabi tak kenal. Nabi mula berkenalan tu selepas, bukan hari pertama jumpa di Gua Hira tu. Hari pertama jumpa tu Nabi tak kenal lagi. Nabi masih ketakutan. Sampailah lepas beberapa ketika baru Nabi SAW mula bersahabat dengan Jibril AS. So Jibril AS ni malaikat yang paling agung, yang paling besar,
Bahkan dalam hadis ada malaikat yang besar, jarak antara cuping telinga ke bahu malaikat tu adalah 700 tahun perjalanan. Kita hidup pun tak sampai 70 kan. Bayangkan 70 tahun tu kita terus dalam perjalanan, berapa jauh kita boleh jalan. Tapi daripada bahu ke cuping telinga malaikat yang besar 700 tahun perjalanan. Bahkan dalam hadis atau riwayat lain sebut 7 tahun burung terbang non-stop pun tak sampai lagi dekat cuping telinga. Dan itu bukan Jibril AS. Jibril lagi besar daripada itu. Dan dalam Quran pun Allah SWT cerita, atau dalam hadis Nabi SAW cerita, Jibril AS ada 600 sayap. Dan sayapnya tu begitu besar, dan di sayapnya tu ada mutiara dan permata yang jatuh, sentiasa jatuh daripada 600 sayap dia. Dan dia adalah malaikat yang telah datang kepada berapa orang Nabi? Saya rasa berapa orang Nabi? Semua Nabi berapa ramai? Berapa ramai Nabi semua ada? 124,000 orang. 124,000 orang Nabi, semuanya disampaikan wahyunya melalui Jibril alaihissalam. So dia kenal semua Nabi, dan dia adalah malaikat yang sangat penting dalam hidup semua Nabi. Dan dia hanya akan turun ke bumi bila ada Nabi dan Rasul untuk turunkan wahyu. Dan bila Nabi SAW wafat, ingat lagi kisah Abu Bakar dan Umar pergi jumpa dengan Ummu Aiman. Kita cerita beberapa bulan dulu. Mereka pergi jumpa Ummu Aiman. Ummu Aiman sedih sebab bukan hanya Nabi tu anak angkat yang dijaga seperti anak sendiri, tapi Ummu Aiman kata lepas ni tak ada wahyu dah akan turun daripada langit ke dunia. Jibril tidak akan bawa lagi turun wahyu. Ya, selepas Nabi wafat, Jibril dah tak turun ke bumi kecuali pada satu malam. Hanya setahun sekali dia akan buat special appearance, penampilan khas, tetamu istimewa. Dan itu berlaku mungkin malam tadi, mungkin malam 25 nanti, mungkin 27, mungkin 29 nanti. So kita tak boleh ambil mudah malam ini. Dan salah satu hikmah kenapa Allah SWT rahsiakan, dan kalau kita fikir ni sebenarnya rahmat Allah SWT, Allah rahsiakan bila malam Lailatul Qadar. Sebab kalau Allah bagi tahu malam Lailatul Qadar bila, tapi pada malam tu kita buat maksiat, kita ambil acuh tak acuh, kita tak endah, itu sebenarnya sudah menjemput kemurkaan Allah SWT. Sebab you tak kisah pun dengan apa yang Allah SWT berikan. Macam itulah bila ada kaum yang minta tunjuk mukjizat, tunjuk bukti, Allah bagi tahu kalau aku tunjuk bukti still tak beriman, benda tu dah unlock untuk boleh turunkan azab. So kalau kita baca kisah-kisah para anbiya, mereka diturunkan azab setelah mereka demand macam-macam, dah berikan tapi kemudian tak beriman juga, waktu tu akan diturunkan azab. So Jibril AS ni, kita start dengan kisah Nabi, nanti kita refresh sikit beberapa peristiwa bagaimana Jibril jumpa dengan banyak anbiya yang lain. Dan moga-moga di hujung nanti tu kita dapat establish satu perasaan bahawa kita sedang berada pada hari-hari yang sangat dekat menyambut turunnya Jibril AS dan semua malaikat. Dan kita pernah sebut dulu, langit Allah SWT yang luas ni, sab'a samawatin tibaqa, 7 lapis langit. Dan dalam bahasa Arab ni 7 tidak semestinya bermaksud 7. Dia maksudnya sangat banyak. Dan kita tak boleh nak bayangkan seluas mana. Dan setiap ruang di langit ni tidak ada jarak ataupun ruang sebesar 4 jari, melainkan ada malaikat yang sedang sujud. Malaikat ada malaikat yang sedang sujud. Dan Nabi SAW waktu Isra wal Mi'raj, Nabi SAW naik ke langit, Nabi kata, aku waktu di langit tu aku dengar bunyi macam loceng yang bergemersik, bunyi kuat. Dan itu semua daripada tasbih para malaikat. Dan semalam baru saya sempat tengok satu video, NASA pergi ke angkasa dan rakam suara ataupun bunyi audio daripada angkasa. Bunyi dia macam bunyi loceng yang sangat gemersik. Subhanallah. So semua malaikat yang memenuhi ufuk langit ni, semua akan turun berasak dekat bumi. Dan itulah sebab salah satu namanya Al-Qadar. Qadar ni maksudnya sempit, sesak. So semua malaikat yang lebih banyak daripada butir-butir pasir yang ada di atas muka bumi ni akan datang dan turun penuh di atas muka bumi. Dan juga Jibril AS akan buat special appearance. Dia akan turun juga. Dan pada malam itu disaksikan siapa yang orang yang berdoa, siapa yang orang beribadat, semuanya akan diberikan
perhatian dan dimustajabkan dan diangkat kedudukannya dengan kedudukan yang sangat-sangat terpuji. So sebelum kita start kisah Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Jibril AS, first time Allah SWT ciptakan syurga dan neraka, Allah SWT panggil Jibril AS. Allah panggil Jibril AS, Allah beritahu dekat Jibril, syurga dan neraka baru diciptakan, pergilah masuk dan tengok dalam syurga. So orang pertama yang buat site visit untuk tengok apa yang Allah SWT ciptakan dalam syurga adalah Jibril AS. Jibril ni malaikat yang paling dekat dan tinggi kedudukannya di sisi Allah SWT. Dan dia masuk, dia tengok syurga dengan segala kenikmatannya, dia keluar dan dia kata, Maha suci, Maha perkasa Engkau ya Allah, tak ada siapa pun yang mendengar tentang syurga melainkan dia nak masuk. Tapi lepas tu Allah SWT bagi tahu, sekarang kau pergi tengok balik dekat dalam syurga, dan diperlihatkan kepada Jibril AS jalan menuju ke syurga tu penuh dengan onak duri. Maksudnya jalan ke syurga ni tak mudah. Dia kena, macam kita lalui kehidupan di dunia lah, kena tahan diri kita daripada benda yang haram, kena jaga melakukan amal saleh. So jalan ke situ sangat beronak duri, dan Jibril datang balik bagi tahu dekat Allah SWT. Tadi dia kata siapa dengar pun pasti nak masuk. Dia sekarang bagi tahu, aku bimbang dengan onak duri yang ada, tak ada siapa pun yang akan dapat masuk. Maksudnya dia bukan mudah. Kemudian dia juga orang pertama dia juga malaikat pertama yang diutuskan untuk pergi tengok neraka. Dan bila dia pergi tengok neraka, dia kata siapa pun yang dengar tentang neraka ni, dia tidak akan masuk. Dan sebenarnya macam mana kita nak faham dengar ni? Yang Allah cerita dalam Quran ni lah. Bila kita baca Quran, kita tengok Allah cerita tentang syurga. Kalau kita dengar, kita rasa nak masuk. Bila kita dengar tentang neraka, kita rasa tak nak masuk. Tapi kemudian Allah SWT, dibalik Allah SWT dia beritahu macam tu, Allah kata pergi tengok balik neraka, dan jalan menuju neraka tu cukup mudah, penuh dengan godaan-godaan yang dekat dengan nafsu dan keinginan manusia. Dan dia balik bagi tahu, aku bimbang takut tak ada orang pun yang terlepas daripada masuk ke dalam neraka. So Jibril AS adalah ciptaan yang pertama, dan dia adalah malaikat yang sebenarnya mendapat kehormatan untuk melihat first syurga dan neraka. Maka ada satu hadis, sebab saya tengah study untuk siri Allah sayang, podcast panjang Ramadan ni, salah satunya adalah Allah sayang pada orang yang ada rasa cemburu yang kerana Allah SWT ni. Dan salah satu hadis tu menarik, waktu Jibril AS bawa Nabi SAW pergi ziarah syurga, diperlihatkan kepada Nabi SAW istana ataupun rumah milik Umar Al-Khattab radhiyallahu an di syurga. Dan Nabi SAW mula nak masuk, nak tengok, tapi kemudian Jibril bagi tahu, oh yang ni Umar punya. Dan Nabi teringat Umar orangnya sangat cemburu, so Nabi tak masuk rumah tu. Dan balik tu diceritakan kepada Umar sampai jadi macam dia nak happy ke dia nak sedih ni. Dia happy yang Nabi bagi tahu dia punya syurga dah siap dekat dalam rumah istana dia, dah siap dalam syurga. Tapi dia kata, takkanlah aku tak bagi kau ya Rasulullah masuk. Tapi Nabi nak highlight yang bahawa dia tahu Umar Al-Khattab ni orangnya cemburu, dan dia tidak masuk. Jadi first kali Nabi SAW waktu lahir di Mekah, Nabi membesar daripada umur 0 sehingga 6 tahun. Kalau kita tahu Nabi SAW ayahnya wafat waktu Nabi dalam kandungan lagi 2 bulan. Kemudian Nabi dijaga oleh Aminah sekejap, tapi dihantar ke perkampungan Bani Sa'ad. Duduk di sana lama. Duduk di perkampungan ibu susuannya Halimah. Dan di situ setelah 2 tahun, selalunya kontrak dia 2 tahun je, lepas tu kena hantar balik ke Mekah. Tapi kita cerita hari itu kan Nabi balik penuh dengan barakah, kambing-kambing gemuk, tanaman-tanaman semua subur. So Halimah nak tambah lagi 2 tahun, dia balik jumpa dengan ibu dia, bagi tahu nak tambah lagi 2 tahun. Tapi belum cukup 2 tahun yang kedua, barangkali 3 tahun lebih, Nabi SAW telah didatangi oleh Jibril AS, dan dia telah dibaringkan dan telah dibelah dadanya dan dikeluarkan jantungnya, sehingga dalam riwayat itu bagi tahu muka Nabi SAW jadi biru. Dan hari ini pakar-pakar doktor ni akan bagi tahu, kalau darah terhenti untuk mengalir ke satu tempat, dia akan jadi biru. So bila jantung Nabi SAW dikeluarkan, darah tidak mengalir ke kepala, sebab tu dia jadi biru. Dan Jibril AS bagi tahu telah dibasuh. Nabi SAW bagi tahu Jibril ambil emas dan zam-zam dan basuh jantung hati Nabi SAW dan diletakkan balik, dan semua orang panik. Anak-anak Halimah balik bagi tahu Muhammad kena bunuh. Dan Halimah datang tengok Nabi SAW dalam keadaan pucat, dan ada
Para sahabat beritahu ada bekas kat sini, ada bekas di belah ni. Dia jadi takut dan dibawa balik cepat-cepat, hantar balik Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Makkah. Mak Nabi SAW tanya, kenapa bagi tahu? Halimah kata tak ada apa-apa, semua okey, kami dah cukup dah jaga Nabi. Bagi tahu, sampai kemudian dia cerita benda ni berlaku, tapi tak ada explanation, tak ada orang tahu apa sebab benda ni berlaku, semua orang tak tahu. Tapi dia dibiarkan macam tu je sehingga Nabi SAW mula membesar dan hidup. Dan kita tahu Nabi SAW selepas 6 tahun ibunya pula meninggal dunia. Kemudian selepas umur 6 tahun tu dipindahkan kepada atuknya sampai umur 8 tahun. Atuknya pula meninggal dunia. Kemudian Nabi SAW duduk dengan Abu Talib sampailah Abu Talib meninggal waktu Nabi umur 50 tahun. Lama Nabi duduk dengan Abu Talib. Abu Talib tu figure ayah lah. Selepas encounter yang pertama ni, tak ada kita jumpa apa-apa riwayat yang Nabi jumpa dengan Jibril AS. Sepanjang ni tidak ada. Sampailah 6 bulan sebelum wahyu diturunkan, yang kita sebut tadi 6 bulan tu 1/46 daripada wahyu, Nabi SAW mula melihat mimpi. Dan keesokan paginya Nabi akan nampak mimpi itu berlaku exactly macam mana Nabi mimpi malam tadi. Sehinggalah Nabi SAW mula menyendiri, suka duduk sorang-sorang, duduk di Gua Hira. Pada usia Nabi 40 tahun, malaikat Jibril AS turun dengan Quran, wahyu yang pertama. Dan sebahagian ulama kata nuzul Quran yang sebenarnya itu adalah berlaku pada malam Lailatul Qadar, pada 10 malam terakhir. Okey, itu satu pandangan dalam kalangan para ulama bahawa itulah maksud dia, inna anzalnahu fi lailatul qadr, kami telah turunkan ia, iaitu Quran, pada malam Al-Qadar. Tapi ada juga pandangan lain bagi tahu, yang dimaksudkan turun tu daripada daripada langit di sisi Allah turun ke langit dunia. So yang turun ke bumi dekat Nabi SAW tu bukan pada malam Lailatul Qadar. So adalah pandangan-pandangan berbeza dalam kalangan ulama, tetapi point dia adalah itulah pertama kali Nabi SAW berjumpa Jibril AS dalam rupa fizikal dan dipeluk oleh Jibril AS sampai Nabi tak boleh bernafas. Macam ni kita sebut, dipegang dengan kuat sampai Nabi tak boleh bernafas, dilepaskan dan disebut Iqra. 3 kali Jibril AS buat macam tu, disebut Iqra, kemudian Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. So Nabi tak tahu siapa dia, tapi Nabi dalam hadis nanti kemudian dia kata, aku ingat yang aku jumpa di Gua Hira tu yang selalu aku nampak dalam mimpi aku. So itu waktu Jibril AS datang dalam rupa manusia. So Jibril ni pernah muncul di depan Nabi SAW dalam bentuk dia yang sebenar, dalam rupa manusia. Bila dia muncul dalam rupa manusia, rupa dia sama dengan seorang sahabat namanya Dihya ibn Khalifah Al-Kalbi, daripada suku Kalbi. Dia sangat handsome. Dia sangat handsome macam Nabi Yusuf AS. Dia dipanggil Yusuf kabilah Kalbi tu sebab dia sangat handsome. Dan Jibril AS menyerupai dia. Ingat lagi satu hadis, Jibril datang, para sahabat semua tak kenal. Dia pakai baju putih, rambut dia berkilat, tapi tak nampak macam orang travel kat padang pasir, tapi juga bukan daripada lokal, tak kenal. Dia datang duduk dengan Nabi SAW, lutut bertemu lutut. Dia tanya, akhbirni anil Islam, ceritakan aku kepada Islam. Nabi pun cakap, asyhadu an la ilaha illallah, salat, puasa, zakat, pergi haji. Dia kata betul. Dia tanya soalan, dia yang betulkan bila jawab. So sahabat semua, kau ni siapa? Kau datang soalan, lepas tu kau pula yang cakap betul. Lepas tu dia tanya, akhbirni anil iman, beritahu tentang iman. Nabi sebut beriman kepada Allah, kepada malaikat, kepada kitab, kepada rasul, kepada hari kiamat dan juga qada dan qadar. Dia kata betul. Lepas tu dia tanya, beritahu tentang ihsan. Kemudian Nabi sebut, beribadah kepada Allah seperti mana kamu melihat Allah SWT. Kalau kamu tidak dapat melihat Allah SWT, kamu tahu Allah SWT melihat kamu. Lepas tu Jibril tanya apa lagi? Jibril tanya tentang hari kiamat. Apa tanda-tanda bila hari kiamat? Bila tanya apa bila hari kiamat, Nabi jawab, yang bertanya lebih tahu daripada yang ditanya. So sahabat semua macam bingung, apa ni kan? Apa benda tengah berlaku ni kan? So dia orang tak tahu itu malaikat yang datang dalam rupa manusia. Kemudian dia tanya satu lagi soalan, apakah tanda-tanda hari kiamat?
So bila ditanya tanda-tanda hari kiamat tu, salah satu benda yang Nabi SAW sebut adalah kamu akan lihat penggembala kambing membina bangunan-bangunan yang mencakar langit. Tanda-tanda tu semua tak payah cari dah ada dah. Semua dah nampak dah. Okay, semua dah nampak. Kemudian bila malaikat dah pergi, Nabi SAW tanya pada para sahabat, tahu tak siapa yang datang tadi? Yang datang tadi itu adalah Jibril alaihissalam, datang mengajarkan kamu agama. Dan itu hadis yang paling penting untuk kita belajar agama. Sebab tu ni hadis yang terawal sepatutnya kita ajarkan kepada anak-anak. Sebab dia melibatkan banyak benda tu. Dia percaya kepada malaikat, percaya kepada Allah, percaya kepada Nabi. Semua ada dekat dalam hadis tu. Itu satu, Nabi jumpa Jibril dalam rupa dia yang sebenar. Yang kedua, Nabi jumpa Jibril dalam rupa dia yang bukan sebenar, tapi dalam bentuk cahaya. Nabi tak nampak dia dalam rupa dia yang sebenar tu, tapi dalam bentuk cahaya. Dan satu lagi experience Nabi dengan Jibril AS adalah Nabi melihat Jibril dalam rupa dia yang sebenar. Rupa yang dia sebenar tu yang Nabi kata ada 600 sayap, ada mutiara dan permata yang jatuh daripada sayap dia, dan satu sayap dia boleh menutup bumi. So dia ada 600 sayap. Dan kita sebut tadi, sahabat-sahabat yang baru sampai, malaikat yang paling besar hujung telinga sampai ke bahu tu 700 tahun perjalanan. Dan Jibril lagi besar daripada itu. So massive, besar, sangat-sangat besar. Dan dia akan turun malam Al-Qadar ni. Okay, malam tadi saya tak kot, mungkin lagi 7 malam terakhir ni kan. Tinggal lagi 7 malam terakhir ni, Jibril AS akan turun bersama para malaikat yang lain, semua untuk menyaksikan orang yang beribadah. So lepas Nabi experience kali pertama tu, Nabi lari ketakutan kepada Khadijah, dan Khadijah bawa kepada Waraqah ibn Nawfal. Kita skip ni sebab kita nak fokus kat Jibril. So bila jumpa kat Waraqah ibn Nawfal, Waraqah tanya, Waraqah ni dah tua kan, waktu tu dah buta. Ingat lagi kita cerita beberapa bulan lepas kisah Waraqah ibn Nawfal ni. Dia pandai buku-buku, kitab-kitab Taurat dan Injil ni. So dia dengar Nabi cerita pengalaman dia tu, terus dia kata apa? Hadzan namus. Hadzan namus, ini Jibril yang datang kepada Musa tu. So dia dah tahu dah, dia dah boleh detect dah, dan dia beritahu engkau telah dilantik menjadi rasul. Dan memang Waraqah hidup sehari dua je, lepas tu dia pun meninggal dunia. Memang dia hidup ngam-ngam untuk informkan Nabi SAW apa yang dia lalui itu. Dan selepas beberapa hari selepas tu, Nabi nampak Jibril dalam rupa yang sebenar. Dia dipanggil, Nabi tengok tak nampak. Bila Nabi pandang ke atas, seluruh ufuk langit tu dipenuhi dengan ciptaan besar tu. Dan dia tahu itu Jibril. Nabi sekali lagi lari ketakutan, macam kali pertama lari daripada Gua Hira tu. Nabi sekali lagi lari ketakutan pergi kepada Khadijah radhiyallahu anha. Dan waktu tu barulah turun surah Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang sedang berselimut, qum fa'anzir, bangun dan berikan peringatan. Dan itulah kali pertama Nabi jelas, sedar dan faham bahawa dia telah dilantik menjadi Rasul, dan dia kena keluar untuk mengajak manusia kepada kebaikan. Dan inna sanulqi alaika qawlan thaqilan, Quran beritahu kami akan turunkan kepada engkau satu wahyu yang sangat-sangat berat, sangat berat. Dan satu lagi benda-benda yang perkara yang kita tahu adalah tentang Khadijah radhiyallahu anha. Sebelum Khadijah nak wafat, Nabi SAW ada di rumah, Jibril alaihissalam datang ziarah, ingat? Dan dia datang dalam rupa bentuk manusia. Dan dia beritahu sekejap lagi Khadijah akan keluar. Pesan pada dia, Allah Subhanahu Wa Taala dah siapkan untuk dia istana daripada mutiara. Tidak ada lagi bising dan tidak ada lagi penat di sana. Dan sebelum tu dia kata, Allah Subhanahu Wa Taala suruh aku kirim salam, aku pun tumpang kirim salam kepada Khadijah. So itu beberapa encounter dalam hidup Nabi SAW. Dan Ramadan ni, Nabi SAW setiap Ramadan Nabi akan buat apa dengan Jibril? Siapa tahu? Akan baca Quran. Sebenarnya malaikat ciptaan yang mereka hanya mendengar bacaan Quran, mereka tidak membaca Quran. Mungkin dia rasa macam saya macam malaikat ni, tak baca Quran. Itu bukan maksud dia. Tapi malaikat ni dia bukan makhluk yang dia membaca Quran, tapi dia suka datang dengar orang baca Quran. So bila kita baca Quran, malaikat akan datang duduk dan sekeliling ni. Kita tak nampak lah, tapi dia suka mendengar bacaan Al-Quran. So malaikat Jibril AS dengan Nabi SAW akan bertadarus. Dan pada tahun yang terakhir daripada hidup Nabi SAW, Ramadan tu, mereka bertadarus berapa kali?
2 kali. So dia complete dua kali, memastikan semuanya betul, semua bacaannya tepat, semua yang diturunkan, tidak ada apa-apa yang Nabi SAW lupa sama sekali. Semuanya telah dipastikan. Dan tahun itu kemudian Nabi SAW wafat. Dan kalau kita patah balik sikit sebelum kita habiskan dengan Nabi SAW nanti, nak bagi rasa specialnya malaikat Jibril turun jumpa dengan kita ni, dia adalah malaikat yang juga first kali berinteraksi dengan Nabi Adam AS. Bahkan dialah malaikat yang turun dan memandikan dan kafankan dan kebumikan Nabi Adam AS. Nabi Adam, Nabi Idris pun, kalau ingat, siapa tahu Nabi Idris, kita pernah cerita dia meninggal di mana? Ingat lagi kan? Semua tak ingat dah. Nabi Idris meninggal di langit yang ke-4. Meninggal di langit yang ke-4. Kenapa? Apa peristiwanya? Dia kawan baik dengan Jibril AS. Dan dia minta Jibril bawa dia naik ke atas. Dia nak jumpa, nak tahu berapa lama lagi ada daripada hayat dia, sebab dia nak banyakkan lagi amal soleh. Sebab dia seorang Nabi yang sangat banyak kebaikan yang dibuat. Dan dia adalah awwalu man khatta bil qalam. Dia adalah Nabi pertama yang mula menulis. Allah SWT ciptakan ciptaan yang pertama, qalam, pen. Dan Nabi pertama yang menulis. Maksudnya Nabi Adam tak pandai menulis dan membaca lagi. Yang pertama kali menulis adalah Nabi Idris AS. Dan dia telah dibawa naik ke langit oleh Jibril AS. Sampai di langit ke-4, dia tak tahu ada satu lagi scene yang berlaku dekat langit. Allah bagi tahu dekat malaikat maut, kamu pergi ke langit ke-4 dan cabut nyawa Idris AS di langit ke-4. Malaikat tu kata, Idris ada kat bumi kot, macam mana aku nak tarik nyawa dia dekat langit ke-4? Dan bila dia sampai ke langit ke-4, dia terkejut tengok Jibril AS bawa Idris AS ke langit ke-4. Dan dia beritahu, amazing, Allah SWT beritahu aku suruh tarik nyawa engkau pada langit ke-4 dan kau dibawa untuk sampai ke langit yang ke-4. Macam itulah nyawa kita ni dah ditulis dah, di mana, pada jam berapa, pada tarikh bila kita akan dicabut nyawa kita. Tidak akan dilewatkan sesaat, tidak akan diawalkan sesaat. Dan kalau nyawa kita akan ditarik di tempat tertentu, kita akan pergi dan sampai ke situ tepat pada waktunya, ikut appointment. Yang mana kita tak tahu sekarang. Kita tak tahu kubur kita nanti akan di mana. Kan? Berapa ramai yang tinggal bertahun-tahun, first time dia travel, first time itulah dia pergi dan meninggal dekat jauh daripada. Kalau tuan-tuan baca buku-buku Hamka tentang travelog, dia pergi haji naik kapal dulu, dia cerita macam mana bila orang meninggal dalam kapal tu berbulan-bulan jalan, mereka akan ikat batu dan lepaskan dalam laut. Sebab tak ada tempat nak kebumikan, lagi berminggu-minggu nak jumpa darat ni. So, mereka akan, so bayangkan orang tu takkan terfikir kubur dia dalam dasar laut. Tapi macam itulah Allah SWT menyusun. So Nabi Adam AS, Nabi Idris AS pun sama. Dan kisah Nabi Ibrahim AS, Nabi Ibrahim waktu nak dicampakkan ke dalam api, malaikat semua cemas, sebab belum ada arahan daripada Allah SWT untuk berbuat apa-apa. So kita faham apa, malaikat ni dia sayang kepada manusia ni. Dia memang berkhidmat dan sayang kepada orang-orang yang beriman. So bila tengok Nabi Ibrahim sedang siap untuk dicampakkan ke dalam api, malaikat jadi cemas. Tak ada arahan apa-apa ni daripada Allah SWT. So Jibril AS pergi kepada Ibrahim AS, bagi tahu, kau ada apa-apa permintaan tak dekat aku? Dan Ibrahim AS faham daripada persoalan tu, maksudnya ini bukan daripada Allah SWT, ini malaikat initiate sendiri. Dan Ibrahim AS jawab apa? Kalau daripada engkau, aku tak ada apa-apa permintaan. Nak tunjukkan pergantungan Nabi Ibrahim semata-mata hanya kepada Allah SWT. Dan waktu itu disebut hasbunallahu wa ni'mal wakil. Dan bayangkan waktu dilepaskan tu, time tengah on the air ni pun tak ada apa-apa lagi intervention lagi. Allah SWT tak bagi apa-apa arahan lagi untuk diselamatkan Ibrahim. Sampailah pada momen nak masuk dalam api tu, Allah boleh simply tukar je, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, jadi engkau sejuk dan sejahtera ke atas Ibrahim. Nabi Ibrahim masuk, sejuk dan sejahtera. Sejuk sangat pun boleh jadi tak sejahtera, tapi sejuk dan sejahtera. Nabi Adam keluar dan dalam keadaan tidak tersentuh satu apa pun daripada api. Demikian juga dalam kisah Nabi Ibrahim sewaktu ditinggalkan Hajar dan Ismail di lembah yang tidak ada hidupan. Siapa punya kerja yang datang turun dan hentak kaki sampai air Zam-Zam keluar? Jibril AS. Waktu Hajar ambil bayinya Ismail, pergi cari air daripada Safa ke Marwah,
Tak nampak air satu apa, nampak orang tak ada kafilah lalu, tak ada unta, tak ada apa. Waktu tu tiba-tiba dia dengar bunyi, rupanya Jibril AS datang, dan dengan arahan Allah SWT dia hentakkan kaki dia. Dalam hadis tersebut diisyaratkan, maksudnya dia hentakkan kaki dia je, dan Allah SWT keluarkan air yang Nabi SAW kata, moga dirahmati ibu Ismail, iaitu Hajar AS. Kalau dia tak tampung air tu akan merebak dan sampai ke seluruh muka bumi. Dan bayangkan sampai hari ini air Zam-Zam tu mengalir, entah berapa bilion manusia dah minum, setiap hari dia masih keluar lebih kurang 6 juta liter setiap hari tanpa henti. Dan air Zam-Zam itulah yang kemudian sama juga digunakan untuk basuh tadi hati Nabi SAW. Dan setiap kali kita bikin air Zam-Zam, kita kena ingat siapa? Selain Hajar dan Ismail, kita kena ingat Jibril AS. Jibril AS. Sama juga waktu Nabi SAW di Taif, waktu Nabi dilempar, dibaling, Nabi berdarah, Nabi balik pergi duduk dekat kebun tu, siapa yang datang? Jibril AS datang. So Jibril selalu ada dalam sirah Nabi SAW, dalam sirah para anbiya ni. Kalau kita buka kisah para Nabi yang lain pun kita akan jumpa watak-watak. Bahkan waktu azab diturunkan pun, dan ada riwayat dalam hadis bagi tahu Jibril hanya menggunakan hujung sayap dia untuk menembalikkan bumi. Kaum Nabi Lut tu, dia hanya, sebab satu sayap dia boleh menutup ufuk bumi kan? Dia hanya perlu guna the final tip tu, hujung sayap dia untuk menebalikkan bumi. So Jibril AS sangat-sangat penting dalam kita mengenal Allah SWT, dan malam Lailatul Qadar ni sangat-sangat penting untuk kita fokuskan, sebab dia akan turun dan bersama dengan dia semua para malaikat yang lain. Dan dalam peristiwa Isra wal Mi'raj juga, tentunya yang datang jemput Nabi SAW naik Buraq, fly daripada, dan itu sekali lagi berlaku pembelahan dada. Sekali lagi Nabi SAW dibelah dadanya, dikeluarkan, dibasuh, kemudian diterbangkan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sampai Masjidil Aqsa, Jibril yang offer, nak susu ke nak arak. Nabi SAW pilih apa? Susu. Dan Jibril bagi tahu, engkau telah memilih sesuatu yang suci. Dan kemudian dia imamkan, Nabi SAW imamkan semua para Nabi di Masjidil Aqsa, dan naik sekali dengan Jibril AS pergi ke langit. Dan setiap pintu langit tu Jibril yang jadi orang yang communicate dekat setiap penjaga tu. Bila tanya siapa yang dengan kamu, bagi tahu yang dengan aku ni adalah Muhammad SAW. Dia telah dipanggil, diutuskan oleh Allah SWT. Maka dibuka satu demi satu pintu langit, jumpa setiap Nabi. Sampai satu point Jibril pun tak dapat clearance, Jibril pun tak boleh masuk, dan Nabi SAW masuk ke ruang itu dan mendapat wahyu tentang salat dan sebagainya. Demikian juga, lupa saya nak sebut, Jibril AS juga mengajar kepada Nabi SAW macam mana nak berwuduk dan macam mana nak tunaikan salat. Jibril yang jumpa semua Nabi ni, 124,000 Nabi ni, yang mengajarkan Nabi SAW, yang teman Nabi SAW sepanjang sirah Nabi SAW ni, adalah Jibril yang sama akan turun pada malam Lailatul Qadar ni. Jadi kalau kita lihat dalam Quran, Allah SWT sewaktu menyebut tentang malam Al-Qadar, ada beberapa tanda yang kita, kalau kita boleh berikan perhatian. Satu tanda yang paling clear adalah tanda tu kita hanya akan nampak keesokannya, which is kalau kita dah malam tu Lailatul Qadar, esok tu matahari akan terang, putih, tetapi tidak menyengat. Dia tak panas. Dia tak panas dan terasa sangat tenang. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Dia akan rasa sangat tenang, peace. Dia tak ada rasa panas sangat, sejuk sangat, dia sangat-sangat tenang. Dan antara tanda-tanda lain juga, kalau hujan. Mana tadi hujan? Mana tadi hujan kan? Pagi hujan kan? Tak tahulah, saya bukan orang yang jaga receipt daripada langit nak bagi tahu kadar itu kadar ke tak, kita tak tahu. Tapi kita harap moga Allah SWT, kalau kita terlepas malam tadi, moga belum lagi lah, moga yang lepas ni kan. So apa lagi tanda? Ada pokok sujud. Pokok sujud tu tak ada. Kalau pokok sujud tu maksudnya teruklah, kita pun tak sujud, pokok dah sampai pokok sujud. So kita yang patutnya kena sujud. Atau adalah orang sebut tentang air beku dan sebagainya, itu semua tidak dapat dipastikan. Tapi yang penting tadi itu adalah kita try sepanjang 10 hari terakhir Ramadan ni untuk merebut kelebihan tersebut. Alright. Dan tatanazzalul malaikatu waruh tadi juga bermaksud Allah Subhanahu Wa Taala akan malam Al-Qadar ni malam Allah. Kalau kita, negara kita ada belanjawan kan, setiap tahun kita akan bentangkan bajet
Daripada asar sampai maghrib kita akan tunggu setiap orang dapat apa kan. B40 dapat apa, T20 dapat apa kan. So malam Al-Qadar juga adalah pada malam ini Allah SWT akan susun takdir untuk semua orang, apa yang akan berlaku dalam hidup dia sepanjang setahun ni. Allah dah tulis semua sampai ke hujung hari kiamat tu di sisi Allah dalam Lauh Mahfuz, dalam kitab yang Allah first kali suruh tulis 50,000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan. Tapi setiap tahun pada malam Al-Qadar, takdir itu diturunkan dan diriliskan macam belanjawan. So pada malam-malam ni kita berdoa. Dan saya cadangkan saudara-saudari untuk melakukan beberapa hal. Yang pertama, kita kena wujudkan suasana yang special sikit untuk kita solat pada waktu malam. Kalau orang lelaki, of course lebih utama kalau kita boleh pergi solat qiyam di masjid. Nak kata lebih utama pun saya tak berani, sebab Nabi SAW dalam 9 tahun Nabi SAW hidup tu hanya 3 kali Nabi keluar solat malam berjemaah. Bukan setahun 3 kali sepanjang 9 tahun Nabi jumpa Ramadan tu hanya 3 kali Nabi solat berjemaah tahajud di masjid. Lain semua Nabi solat secara sendirian. Bahkan di masjid Nabi pun Nabi iktikaf, Nabi pasang kemah tutup. Orang tak nampak Nabi buat apa di dalam kemah tu. So kalau tak pergi masjid, tak ada masalah, completely fine. Itu sebenarnya seladipun dengan sunnah Nabi SAW. Kalau di rumah, kena wujudkan ruang yang kondusif. Mungkin letak essential oil ke, letak lampu cantik sikit ke. Jangan solat di atas timbunan baju-baju yang tak lipat, tempat-tempat kita longgok surat khabar lama, ataupun buku-buku berterabur. Memang tak bagi rasa mood, feeling tu tak datang. Jangan letakkan dalam. Kita kena buat something yang spark joy. Okay. Yang kemudian, apa saja perkara yang boleh boost energy, minum kopi ke, minum apa ke, dan pakai pakaian yang paling kita rasa seronok bila pakai. Kan Allah SWT sebut dalam Quran, huzu zinatakum inda kulli masjid. Kalau pergi ke tempat sujud masjid, bawa pakaian kamu yang paling elok. Janganlah sebab solat kat rumah pakai pagoda kan, kain pelekat je, sah je, tapi dia tak celebrate the moment tu. Dan doa yang paling penting Nabi SAW ajarkan kepada Aisyah, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Tapi kena faham, kita sekadar mengulang perkataan tu tidak ada makna dia sangat. Al-afu kita kena faham, kita mohon kepada Allah SWT dipadamkan daripada semua dosa-dosa kita yang lalu. Maksudnya apa? First kali, taubat ni syarat dia kena ada penyesalan. Kalau kita bertaubat tapi tak ada rasa menyesal buat dosa tu, itu bukan taubat. Nabi SAW kata an-nadamu taubah. So first kali nak get into the mood tu, kena fikir dulu, kenangkan dosa dan maksiat yang kita buat sampai kita rasa malu dengan diri kita sendiri, kita rasa menyesal. Kenapa aku buat benda ni? Ada waktu yang kita buat dosa tu dalam keadaan kita sedang diberikan nikmat yang banyak. Berapa ramai buat dosa waktu dia paling sihat, waktu paling banyak duit, waktu paling hidup dia tenang. Ataupun dia buat maksiat dalam keadaan dia dengar ada peringatan sampai kepada dia jangan buat benda tu, tapi dia still buat. So ingat semua benda tu sehingga rasa menyesal, rasa an-nadamah, rasa menyesal, malu dengan diri sendiri. Kemudian waktu tu kita minta, barulah dia ada perasaan. Dan bezanya al-afu dengan ghaffar tu tadi tu, ghafur tu adalah bila Allah SWT ampunkan dosa, Allah tutup dosa tu, tapi dia boleh dicari balik, dia boleh diungkit balik. Dan dalam buku, nanti buku amalan kita tu, dia dipadam. Dia bukan dipadam hilang terus dia rekod, dia macam liquid paper. Kita tahu ada something yang Allah SWT tutup dekat sini. Tapi kalau al-afu, kita mohon Allah SWT padamkan terus, tak ada dalam rekod. Benda tu disampaikan para ulama sebut, malaikat yang mencatat ni lupa dah tentang benda tu. So malam Al-Qadar ni kita sedang minta kepada Allah SWT, kita nak keluar dalam keadaan reset, totally new, jadi baru, jadi orang baru. Ampunkan semua dosa yang terdahulu. Innaka afuun tuhibbul afwa. Kau sayang, kau suka memaafkan. Padamkan semua dosaku. Moga Allah SWT clearkan kita daripada malam tersebut. Dan satu lagi perkara yang mungkin penting untuk kita yang hidup di zaman media sosial ni, kita kena cut down. At least Nabi SAW sebut, saya sebut tadi hadis ni, kita baca di awal, kita akan baca di hujung. Nabi sebut iltamisuha fil asharil awakhir, carilah 10 malam Ramadan ni di 10 malam terakhir, carilah Lailatul Qadar di 10 malam terakhir. Tapi Nabi kata wa in dha'fa wa in ajaza au dha'fa, kalau kamu telah lemah atau gagal atau malas
Dah masuk 10 malam terakhir pun malas lagi, Nabi sebut wala yughlibanna 'ala sab'il bawaqi. Jangan biar kamu kalah pada 7 hari yang terakhir. Hari ini kita 23 Ramadan. Kita ada lagi 7 hari terakhir daripada Ramadan. Nabi kata okeylah, apa yang dah lepas tu lepaslah. Kalau kamu fail, kamu mungkin malam semalam tak buat apa sangat, malam 22 tak buat apa, malam 21 tak buat apa. Okey, tak apa. Tutup buku lama. 7 hari terakhir ni jangan lemah. Balik ni dengan semangat yang baru. Restart balik dan berazam aku takkan lepas 7 hari terakhir ni. Nabi pesan jangan kalah di 7 hari yang terakhir. Ini baru betul-betul final lap. 7 hari terakhir ni adalah pusingan yang terakhir. Dan jangan overconfident. Kita memang overconfident. Saya pun ada rasa overconfident. Kita akan jumpa lagi Ramadan tahun depan. Sebab tahun lepas kita dah fikir kita jumpa tahun ni kan. Tapi jangan overconfident. Berapa ramai yang kita kenal pun dia tak jumpa Ramadan tahun depan. So kita anggap ini betul-betul attempt, usaha kita yang terakhir untuk dapatkan Ramadan tu. Dan hadirkan perasaan juga bila kita sebut tentang Jibril alaihissalam dan para malaikat turun. Walaupun kita tak nampak, tapi kita rasakan keberadaan. Maksudnya malam ini, pada malam ini kemungkinan malaikat semua sedang turun. Dan aku beriman, aku beribadah mengharapkan ganjaran. Nabi sebut man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang berdiri pada malam ini solat di masjid ataupun di rumah, dia ada 2 syarat dia. Bukan diri je, dia ada 2 syarat. Yang pertama beriman. Beriman tadi tu termasuk beriman dengan Allah kata malaikat turun, dan malam ini sejahtera sampai, dan specialnya malam ni sejahtera hatta matla'il fajr, bukan sampai azan subuh. Waktu lain habis je azan subuh kita dah masuk hari yang baru kan. Malam Lailatul Qadar kesejahteraannya extended sampai matahari terbit. So sebenarnya sampai waktu apa? Syuruk. Dan Nabi sebut wal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Allah SWT sebut dalam Quran wal Qur'an al-fajri kana mashhuda. Quran yang dibaca pada waktu fajar on default setting setiap hari disaksikan oleh para malaikat. Apatah lagi pada malam Al-Qadar yang memang mereka turun ke bumi extended hours sampai matahari terbit. So don't take things for granted. 10 malam terakhir ni dah tinggal 7 dah. Habiskan semua shopping, habiskan semua urusan yang nak kena ada mengganggu waktu kita pada waktu malam khususnya. Dan ini juga waktu kita kurangkan socializing. Nak buat iftar, makan ramai-ramai, itu semua dah ada 23 hari dah habis dah, cukup. Bermula malam ni sampai malam terakhir Ramadan nanti, tak payah dah iftar kat luar. Simpelkan iftar sebab kita nak lebihkan jam waktu. Sebab malam bermula bila? Malam Al-Qadar tu mula bila? Maghrib Azan maghrib tu malam tu dah bermula, bukan isyak. Bukan waktu tarawih nanti baru malam Al-Qadar mula, tak. Azan maghrib tu kita dah masuk malam Al-Qadar kalau itulah malamnya. So kita kena seize the moment. Moga Allah SWT rezekikan kita berjumpa dengan malam Al-Qadar, dituliskan sebaik-baik amal pada malam tersebut. Because it can be, boleh jadi sepanjang Ramadan ni kita tak buat apa-apa special pun, tiba-tiba malam tu kita hit, Allah rezekikan kita buat something special malam tu, yang itu yang akan diangkat, yang itu yang akan score the mark, dapatkan point dan hadiahnya. Dan satu benda yang paling menakutkan, Nabi sebut pada hari pertama Ramadan, Nabi kata siapa yang telah diharamkan daripada malam Al-Qadar, dia diharamkan daripada semua kebaikan. Maksudnya kalau kita tak ada kesungguhan pun untuk mencari, confirm lah tak dapat. Itulah maksud Nabi SAW. Orang yang tak kejar, dan sebab 10 hari je, bukan kena cari dalam 30 hari, cari dalam 10 malam je. Itu pun tinggal 7 malam je ni. Kalau dia tak cari ni, dia diharamkan daripada semua kebaikan. As if Nabi nak kata, nak apa lagi, nak offer apa lagi. Dan kita tahu sekarang ni kita sedang bertembung 2 offer ni. Allah offer macam-macam, pasar-pasar pun tengah offer macam-macam. Shopping mall, sale semakin hari semakin besar discount amount dia, 50%, 70%, stock clearance. So kita nak kena prioritize mana yang lagi penting. Jadi moga Allah SWT bantu kita dan mudahkan kita untuk berjaga pada waktu malam. Kalau tak dapat sebahagian besar, paling kurang sebahagian kecil, minimum ini minimum, saya tinggalkan dengan minimum ni, solat Isyak berjemaah di masjid, solat subuh berjemaah di masjid.
Sebab Nabi kata siapa solat isyak berjemaah di masjid seolah-olah dia telah solat separuh malam. Siapa yang keesokannya solat subuh di masjid berjemaah seolah-olah dia telah solat sepanjang malam. Itu minimum lah. Itu minimum. Okey, itu saja insya-Allah 145 dah kita nak solat. Semoga Allah SWT rahmati. Kita jumpa lagi insya-Allah selepas Syawal nanti. Semoga Allah tuliskan ini Ramadan yang sangat baik dalam hidup kita, penuh dengan keampunan, keluar daripada Ramadan dosa terampun sepenuhnya, nama kita dipadamkan daripada senarai api neraka insya-Allah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.